Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Rifki Mustaqim bin Muhammad Rasuli, nombor metrik 056478. Kumpulan kami akan membentangkan hukum serta jawapan daripada soalan yang diberikan berkaitan bab Al-Ghuslu. Pengenalan ringkas berkaitan bab Ghuslu. Al-Ghuslu ialah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat yang spesifik. Sebab-sebab wajibnya mandi. Yang pertama, keluar mani disertai syahwat atau tidak pada waktu tidur ataupun terjaga, lelaki ataupun perempuan. Yang kedua, hubungan suami isteri atau persetubuhan. Yang ketiga, disebabkan selepas keluarnya darah haid ataupun nifas. Yang keempat, disebabkan meninggal dunia. Yang kelima, disebabkan masuk Islam, iaitu mu'allaf. Apabila seorang mu'allaf masuk Islam, maka wajiblah mandi. Dan yang terakhir iaitu wiladah, darah selepas bersalin. Seterusnya, hukum fiqh berkaitan daripada teks. Yang pertama, wajib mandi janabah walaupun disebabkan perbuatan yang keji dan kotor seperti zina. Yang kedua, wajib mandi janabah disebabkan berjima' atau melakukan persetubuhan antara suami dan isteri. Seterusnya, wajib bersegera mandi janabah apabila telah masuk waktu solat untuk menunaikan solat fardu. Seterusnya, sunat mandi menggunakan daun bidara untuk mewangikan tubuh badan manusia dan untuk mencegah daripada mudah terkena penyakit. Seterusnya, harus bersegera mandi apabila sudah selesai keluar mani. Seterusnya, haram melakukan solat ketika berada dalam keadaan janabah. Seterusnya, wajib disertakan dengan niat ketika mahu mengangkat hadas besar. Seterusnya, harus menggosok di celah-celah ruang yang sempit ketika mandi junub. Seterusnya, tidak wajib mandi jika sekiranya sangkaannya bukan maninya. Seterusnya, tidak wajib mandi jika naik syahwatnya sahaja. Dan nombor 11 pula, sunat mandi bersama suami isteri. Seterusnya, wajib mandi jika was-was bahawasanya air maninya milik seseorang itu, milik dia. Yang ke-13, tidak wajib mandi bagi perempuan yang memasukkan air mani ke dalam farasnya buat kali yang kedua. 14 pula, tidak diterima amalannya jika tidak mengangkat hadas besar selepas keluarnya mani. Seterusnya, haram jika orang lelaki dan perempuan mengeluarkan air mani dengan sengaja seperti onani. 16, tidak wajib mandi junub jika air maninya keluar dengan sengaja disebabkan dia sedang sakit. Seterusnya, wajib menyampaikan air ke tempat yang tersembunyi, iaitu aib, ketika mandi junub. Tidak kira lelaki ataupun perempuan agar sempurna mandi wajibnya. Seterusnya, sunat berwuduk sebelum dan selepas mandi junub. Seterusnya, sunat mendahului anggota belah kanan dan meratakan air ke seluruh anggota badan ketika mandi wajib. Dan yang terakhir, wajib mengangkat hadas besar dengan air yang mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Matawi, nombor metrik 056506. Taib. Pada kali ini saya ingin menyambung perbentangan yang berkenaan dengan 20 soalan berserta jawapan, yang mana soalan ini telah diberikan oleh pensyarah kepada kami untuk kami selesaikan. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Bagaimana susunan setiap fasa seperti ada atau tidak syahdan dan lain-lain?
Maka jawapannya di sini adalah mengikut perbincangan, setiap fasa disebut berturutan mengikut susunan seperti pengarang menyebut perkara yang mewajibkan mandi. Seterusnya, perkara yang sunat, syarat-syarat dan makruh mandi mengikut turutan, tetapi tidak pula disebutkan syahdan. Dan yang seterusnya, soalan yang kedua adalah terdapat beberapa masalah dalam satu fasa. Daripada teks yang dibincangkan, terdapat satu masalah, iaitu jika air mani keluar ketika perempuan itu sedang mandi, maka tidak perlu untuk mengulangi mandi tersebut. Akan tetapi jika air mani itu keluar dengan sebab syahwat dan dijimak ketika itu, maka perlu mengulang kembali mandi wajib tersebut, kerana zahirnya maninya bercampur dengan mani lelaki tersebut. Dan yang ketiga pula adalah terdapat dalil Al-Quran dan hadis atau tidak dalam tugasan. Maka di sini jawapannya adalah terdapat dalil Al-Quran di dalam teks di atas, di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattahharu, sadaqallahul azim. Dan hadis pula iaitu na'am idza ra'tul ma'. Seterusnya, soalan yang keempat adalah, adakah hadis tersebut berserta sanad penuh atau ringkas pada sahabat sahaja atau terus sebut hadis? Maka di sini jawapannya adalah, dalam perbincangan ini hadis yang disebut bersanad ringkas tetapi menyebutkan sahabat yang bertanya seperti daripada Ummu Salamah, telah datang kepadanya seorang perempuan yang bernama Ummu Salim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ke slide yang seterusnya. Soalan yang kelima pula adalah, adakah disebut perkara selain fiqh seperti hal akidah, tasawuf dan lain-lain? Maka di sini jawapannya adalah, daripada teks di atas terdapat perkara selain fiqh disebut seperti hal akidah, iaitu mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh badan berserta niat. Jika tidak disertakan niat, maka tidak sah mandi wajib seseorang itu. Dan perbuatan ibadah lain seperti solat, membaca Al-Quran dan lain-lain ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang keenam adalah, adakah terdapat pengaruh dialek petani di dalam teks? Maka di sini tiada pengaruh dialek petani yang terdapat di dalam teks di atas, tetapi ada beberapa perkataan Arab yang digunakan seperti dhammah dan wata'. Seterusnya, selain kitab syarah fiqh yang dirujuk, adakah kitab lain seperti sama ada kitab lain seperti sama ada kitab hadis, kamus dan lain-lain? Maka di sini mengikut teks yang dibaca mungkin ada rujukan hadis daripada kitab lain seperti kata khabar Syekhin daripada Ummu Salamah yang bertanya kepada Rasulullah apabila dia tidur dan bermimpi, lalu dia bertanya, adakah perlu wajib mandi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, apabila kamu melihat keluar air mani tersebut. Yang ke-8 adalah, adakah pengarang menggunakan pendapat sendiri berdasarkan teks? Kesemua perbincangan berdasarkan kitab fiqh, kerana kebanyakan dalam teks ini mengandungi maksud bersuci dan perkara yang mewajibkan seseorang perlu mandi wajib. Okey, yang seterusnya yang ke-9 adalah, pengarang juga ada menyatakan tentang status yang jelas sesuatu masalah dengan muktamad. Maka jawapannya di sini adalah, contoh pengarang menyatakan, yakni disyaratkan mandi wajib jika keluar mani dari jalan bawah sulbi atau jalan yang teraib. Dan soalan yang ke-10 pula adalah, terdapat perkataan dan gaya penulisan yang sukar difahami bagi generasi masa sekarang ini adalah, contoh pengarang menyatakan perkara tersebut ialah solat, dan jika dia berjunub di dalam masjid sedangkan ada air dengannya tetapi dia tidak dapat keluar daripada tempat tersebut. Perkara ini adalah satu ayat yang susah difahami oleh generasi pada masa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismi Muhammad Sulaiman bin Sidik, nombor matrik 056491, dan saya akan menyambung sedikit pembentangan tentang
teks yang telah diberikan kepada kumpulan kami ini. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak soalan pada teks kumpulan kami ini. Yang ke-11 ialah terdapat penerangan yang kabur serta tergantung maknanya daripada pengarang kitab pada teks kumpulan kami. Contoh penerangannya ialah, dan membadailah padanya perempuan yang air itu keluar kepada hak sahaja, yakni tempat yang wajib membasuh akan dia. Yang kedua, 12, terdapat sistem yang betul dan tersusun pada teks kumpulan kami yang telah ditulis oleh pengarang. Contohnya, teks yang ditulis oleh pengarang ialah pada waktu menyatakan masalah yang biasa dihadapi oleh umat. Pengarang telah membuat kurungan, penuntut ilmu perlu memberi perhatian akan masalah yang akan diberitahu olehnya. Seperti pada baris 38 pada muka surat 38. Dalam kurungan masalah. Yang ke-13, terdapat sepotong hadis yang ditulis pada halaman teks tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Al-ma'u ra'at iza na'am. Yang bermaksud, bahkan apabila dia melihat ia, yakni akan air mani, telah dimasukkan hadis ini bagi menerangkan agar mani wajib walaupun keluar mani dengan bermimpi. Yang ke-14, terdapat beberapa perkataan Arab yang telah dimelayu teks tersebut. Pengarang telah menggunakan perkataan ayukan dalam teks tersebut agar kitab ini dapat ini. Contohnya perkataan mandi junub yang berasal daripada perkataan Arab janabah. Bukan juga terjemahan Al-Quran dan hadis. Yang disebutkan ialah asyai'u ala al-ma'u siyalu, mengalir air atas sesuatu dan dalil-dalil yang lain. Yang ke-16, adakah ayat Al-Quran dan hadis didatangkan dengan berulang kali? Pengarang tidak mendatangkan dalil berulang kali, hanya satu mendatangkan dalil berlainan dalam perbahasan sama. Yang ke-17, adakah wujud pengaruh Melayu, India, Jawa dalam pembahasan masalah ini? Tidak, pengarang tidak membawa pengaruh sebarang pengaruh sama ada Melayu, India, Jawa serta dan lain-lain. Yang ke-18, adakah pengarang tidak mengetahui dia menyebut wallahu a'lam? Di sini pengarang menjawab semua persoalan dan permasalahan yang dibincangkan tiada persoalan dan perbahasan yang pengarang tidak mengetahuinya. Yang ke-19, adakah pengarang meletakkan baris pada ayat Al-Quran dan matan hadis? Pada permasalahan kami, pengarang tidak meletakkan sebarang baris pada ayat Al-Quran dan hadis. Yang ke-20, pada umumnya sesuai atau tidak kitab ini dipakai oleh pelajar Uniza. Bawakan alasannya. Pada pendapat saya, wajarlah kitab ini dipakai oleh pelajar Uniza dengan ada bimbingan muallim, kerana bimbang akan salah faham terjemahan kitab dan juga muallim mengawasi mereka pada hukum yang tidak dipahaminya. Dan setakat itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.